What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Aku ucapkan selamat Hari Raya guys. Maaf zahir dan batin kepada semua muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di seluruh dunia. Alhamdulillah setelah sebulan berpuasa raya juga kita. Semoga segala amalan kita pada bulan Ramadan, bulan-bulan sebelumnya, bahkan bulan-bulan yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Amin. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua video chapter review yang ke-1082 yang tidak kurang hebatnya. Akhirnya dalam chapter pada kali ini kita dapat melihat apakah tindakan dan peranan Cross Guild yang sebenar, dan kita juga bakal mendapat pendedahan tentang nasib Sabo. Tapi sebelum tu, macam biasalah gang, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter yang ke-1081 yang bertajuk 10th Ship Captain of the Blackbeard Pirates, Kuzan yang lepas, kita dapat melihat kumpulan yang dibawa oleh Garp untuk menyelamatkan Captain Kobe telah pun diserang oleh Kuzan yang kini merupakan salah satu daripada the 10th Titanic Captain bagi Blackbeard Pirates. Garp kemudian terpaksa untuk berhadapan dengan bekas anak murid nombor satunya itu. Kita juga didedahkan dengan flashback daripada Kuzan yang menceritakan macam mana dia boleh menyertai Blackbeard Pirates. Sementara itu, Heart Pirates pula telah pun dikalahkan oleh Blackbeard. Beppo kemudian terpaksa untuk menggunakan satu ubat istimewa yang telah diberikan oleh Chopper untuk Beppo menjadi sulong dan menyelamatkan Law. So, nak tahu what happened in this chapter? So, jom, let's proceed with the content. This video is brought to you by Honkai Star Rail. Honkai Star Rail adalah sebuah game terbaharu dari Hoyoverse. Honkai Star Rail adalah sebuah pengembaraan angkasa yang epik. Pelbagai kuasa dan bangsa berkumpul bersama-sama di dalam alam semesta yang luas menjangkau ribuan tahun. Di dalam Honkai Star Rail, kita bahkan dapat menjelajah dengan bebas ke setiap pelosok universe bagi mencari treasure chest dan selesaikan puzzle. Dengan professional cinematography dan animation direction, players berpeluang merasakan audio visual yang berkualiti tinggi dan top-notch animation. Di dalam game Honkai Star Rail ini juga, anda berpeluang untuk shifting enemies, persekitaran, watak-watak dan pelbagai cara untuk upgrade membenarkan anda membina pasukan yang kukuh. Honkai Star Rail yang merupakan RPG free-to-play game serta turn-based system ini memiliki pelbagai karakter dengan kemampuan tersendiri seperti Ting Yun yang mampu menyediakan energy regeneration serta attack boost kepada teammate. Yang Qin, hero damage dengan ice type single target damager. Bai Lu, hero yang mampu sembuhkan dan revive teammates. Bahkan Honkai Star Rail memiliki pelbagai lagi hero yang menarik seperti Dan Heng, March 7th, Himiko, Wealth dan banyak lagi. Download Honkai Star Rail hari ini dengan menekan link di ruangan description atau scan QR code di sini dan gunakan redeem code yang tertera di screen untuk dapatkan Stella Jade secara percuma. Play now to get up to 80 pulls. Download Honkai Star Rail hari ini. Tajuk bagi chapter yang ke-1082 pada kali ini diberi judul sebagai Let's Go and Claim It. Dalam cover page pada kali ini pula kita ditunjukkan dengan satu lukisan yang di-request oleh Kameda Hanauto yang menunjukkan Chopper yang sedang menggigit Zeus kerana Chopper tersilap dan menyangkakan Zeus adalah gula-gula kapas. Membuka tirai chapter pada kali ini kita ditunjukkan dengan sebuah berita tergempar tentang kematian seorang Vice Admiral Marine yang bernama T-Bone yang telah pun dibunuh oleh seorang rakyat marhain biasa. Namun demikian, pihak Marine tidak ingin memberikan sebarang komentar berkaitan isu ini. Panel kemudiannya beralih ke arah Navy HQ yang menunjukkan Sengoku yang bertanyakan kepada Suru adakah mereka telah pun berjaya untuk menangkap pembunuh Vice Admiral T-Bone itu. Suru menjawab bahawa mereka masih lagi belum berjaya untuk menangkapnya. Namun demikian, Suru pasti bahawa keluarga pembunuh tersebut akan lebih sukar untuk meneruskan kehidupan mereka selepas ini. Sengoku kemudiannya mengeluh dengan mengatakan bahawa masyarakat yang sepatutnya mereka lindungi kini telah pun menikam belakang Marine dan ianya merupakan sesuatu yang tidak boleh diterima. Suru kemudiannya mengatakan kepada Sengoku bahawa bukan Lanun sahaja yang berminat dengan duit dan memandangkan kini Marines juga mempunyai nilai bounty kepada kepala mereka, maka ianya merupakan satu perkara normal untuk masyarakat memburu mereka semua. Lagi-lagi dekat tempat seperti Pepe Kingdom yang merupakan tempat ribuan orang mati disebabkan oleh kebuluran pada setiap tahun. Tidak hairanlah kalau T-Bone mati dibunuh di sana disebabkan oleh faktor kemiskinan dan juga harta kita semua akan berubah mengikut keperluan semasa. Namun demikian, Suru mengatakan bahawa dia bukanlah berniat untuk membela pembunuh tersebut, tetapi sekiranya itulah apa yang difikirkan
oleh si badut tak guna itu, maka jelaslah bahawa kita semua telah pun memandang rendah tersangat amat kepada dia. Sehingga aku kemudiannya sekali lagi mengeluh dengan mempersoalkan macam mana mereka nak lindungi orang awam kalau Marine sendiri terpaksa berjaga-jaga ketika berada bersama mereka. Sehingga aku sendiri juga turut mengesahkan bahawa sekiranya mereka tidak mencegah pergerakan Cross Guild ini sekarang, pada masa akan datang tindakan mereka akan meruntuhkan moral ke semua Marine dan melemahkan angkatan Marine secara keseluruhan. Sengoku kemudiannya bertanyakan kepada Hina, adakah dia ada melihat Garp, kerana Sengoku nak suruh Garp merasakan flavor baru rice cracker yang dimilikinya. Hina kemudian memberitahu bahawa pada beberapa hari lalu Garp telah pun mengatakan bahawa dia ingin pergi untuk menyelamatkan Kobe. Garp juga turut membawa ahli SWAT dan juga Kujaku bersamanya. Sengoku dan Surut sangatlah terkejut mendengar jawapan Hina dan bertanya adakah Garp telah pun menuju ke Hachinosu. Panel kemudiannya beralih ke arah Empty Bluff Island di New World yang menunjukkan seseorang yang telah dipuji atas kejayaannya untuk tiba di pulau tersebut. Tindakan yang dilakukan olehnya telah pun menyebabkan raja bagi Underworld tersenyum. Kita kemudian ditunjukkan dengan watak seorang lelaki yang telah pun berterima kasih kerana keluarganya telah pun mendapat bayaran daripada Cross Guild. Bagi kemudiannya mengatakan bahawa itu hanyalah perkara kecil, memandangkan lelaki tersebut telah pun membunuh salah seorang daripada Vice Admiral Marine yang tidak kurang hebatnya. Bagi kemudiannya memuji lelaki tersebut dan mengatakan bahawa Marine sudah pasti akan membunuh lelaki tersebut sekiranya dia berjaya ditangkap oleh Marine. Lelaki tersebut kemudian sambil menangis telah pun terkenang dengan keluarganya yang kebuluran sambil mengatakan bahawa dia lebih rela mati daripada hidup untuk terus melihat ahli keluarganya hidup dalam kebuluran. Bagi kemudiannya mengatakan kepada lelaki tersebut untuk bertenang kerana Bagi akan menjaga dan melindunginya sebagai seorang nakamanya. Konco-konco Bagi kemudiannya telah pun memberitahu kepada lelaki tersebut bahawa Bagi yang merupakan salah seorang Yonko telah pun mengambil lelaki itu sebagai nakamanya. Mereka kemudiannya memuji dan bersorak-sorai untuk Bagi. Kemudian tiba-tiba salah seorang daripada nakama Bagi telah pun masuk ke dalam ruangan tersebut dan memanggil Bagi dan memberitahu bahawa kapal Cross Guild telah pun siap dibina oleh mereka. Namun demikian alangkah terkejutnya Bagi apabila dia melihat desain bagi kapal tersebut yang memiliki simbol kepala dia pada bahagian kapal tersebut dan kapal itu bertemakan Sarkis. Kemudian Crocodile dan Mihawk yang melihat kapal tersebut telah pun bertanyakan kepada Bagi adakah dia ingat yang mereka akan berlayar di atas kapal seperti itu. Bagi menjadi sangatlah ketakutan mendengarkan soalan daripada mereka berdua. Mihawk dan Crocodile kemudian telah pun mengajak Bagi untuk berbincang di dalam bilik mesyuarat, manakala pengikut-pengikut Bagi masih lagi bersorak memuji kapal yang bertemakan ketua mereka itu. Kemudian tiba-tiba terdengar bunyi suara Bagi menjerit daripada dalam bilik mesyuarat tersebut. Ternyata pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan kepala Bagi yang telah pun tergantung. Dalam keadaan yang menangis teresak-esak, Bagi meminta kepada Crocodile dan Mihawk untuk terus membunuh sahaja diri dia. Crocodile kemudian mengatakan bahawa kini kemasyhuran Cross Guild sedang meningkat seperti mana yang mereka rancang. Pihak Marine juga sudah memahami ancaman yang mereka miliki. Mereka perlu untuk mempunyai pengaruh yang lebih besar untuk membina utopia dan menjadi sebuah angkatan ketenteraan yang kuat. Akan tetapi mereka perlu memastikan bahawa Mihawk kemudian mencelah kata-kata Crocodile dengan bertanya adakah mereka memerlukan kekuatan yang luar biasa. Kita kemudiannya ditunjukkan dengan Bagi yang bermonolog mengatakan bahawa dia tidak mahu kehidupannya terus begini. Mihawk kemudiannya menyambung lagi kata-kata dengan mengatakan bahawa mereka perlu menambahkan sejumlah besar. Namun sebelum sempat dia menghabiskan kata-katanya, Bagi telah pun menyampuk dan bertanya adakah mereka memerlukan sejumlah besar harta. Bagi kemudiannya berkata bahawa mereka mungkin tidak akan bersetuju dengan dirinya, tapi macam mana mereka boleh menggelar diri mereka lanun dengan rancangan seperti ini. Kalian semua melakukan ini secara terbalik, kata Bagi. Mihawk dan Crocodile menjadi sangatlah pelik mendengarkan kata-kata Bagi itu. Bagi kemudiannya berkata kepada mereka bahawa pasti mereka sudah mendengar tentang khabar Red Hair yang sudah memulakan gerakan mereka. Dulu aku dan Shanks berlayar bersama di atas kapal Raja Lanun. Namun demikian, keadaan tidak mengizinkan kami untuk menuju ke Laughdale bersama dengan nakama yang lain. Sekarang, cuba korang bagi tahu aku, dulu apa yang korang cuba nak jadi? Semasa aku berlayar dengan Shanks dulu, Shanks mempunyai potensi yang sangat menyinar. Jadi memandangkan aku tahu yang aku tidak mampu untuk menjadi setanding Shanks, maka aku melepaskan impian aku pada saat itu. Kita kemudian ditunjukkan dengan flashback Bagi pada 24 tahun yang lalu ketika hari eksekusi Goldie Roger. Bagi telah pun bertanya kepada Shanks, bukankah Shanks pernah mengatakan bahawa suatu hari nanti krunya juga akan sampai ke Laughdale? Shanks kemudiannya telah pun membenarkan kata-kata Bagi itu. Namun demikian, Shanks telah pun menukar pendiriannya dan mengatakan bahawa dia masih lagi belum bersedia untuk ke Laughdale buat masa sekarang. Bagi yang mendengarkan kata-kata Shanks itu menjadi sangat terkejut dan mengatakan bermonolog bahawa Shanks bukanlah Raja Lanun yang seterusnya, dan Bagi telah pun tersilap tentang Shanks selama ini. Shanks kemudiannya telah pun mengajak Bagi untuk menyertai
menyertai nakamanya. Namun Bagi menolak dan mengatakan bahawa dia tidak akan bekerja di bawah seorang penakut seperti Shanks. Bagi kemudiannya mengatakan bahawa Shanks telah pun lupa dan tidak menghiraukan lagi untuk mengikuti jejak kapten mereka. Kemudiannya sambil berlari meninggalkan Shanks, Bagi mengingatkan bahawa Shanks pernah menghilangkan peta harta karunnya sebelum ini dan dia masih lagi belum memaafkan Shanks. Bagi juga memberi amaran kepada Shanks untuk berhati-hati apabila dia bertemu lagi lain kalinya. Panel kemudian beralih ke arah current storyline. Bagi memberitahu kepada Mihawk dan Crocodile bahawa si Shanks tak guna itu telah pun memulakan langkahnya. Akan tetapi Bagi tak tahu kenapa Shanks pilih untuk bertindak sekarang. Namun apa yang pastinya, sama ada ianya satu kebetulan ataupun nasib yang baik, kini Bagi dan Shanks sama-sama bergelar seorang Yonko. Kemudian sambil menangis teresak-esak, Bagi berkata, dan kalau macam beginilah takdir hidupnya, maka Bagi juga akan mengatakan bahawa aku akan menjadi seorang Raja Lanun. Kemudian sambil panel menunjukkan wajah Crocodile dan Mihawk yang keheranan, Bagi berkata lagi, kuasa dan harta, kenapa nak pilih itu sahaja kalau kita boleh dapatkan kesemuanya? Jomlah kita pergi untuk mendapatkan the ultimate treasure tersebut. Crocodile kemudian telah pun memukul kepala Bagi sehingga melayang ke belakang. Crocodile kemudian berkata kepada Bagi bahawa dia tidak sangka yang Bagi terlalu berangan sehingga dia berani memuji dirinya sendiri. Crocodile kemudian mengingatkan Bagi bahawa Bagi dibiarkan untuk memegang gelaran Yonko-nya itu hanya kerana mereka mendapat manfaat daripada gelaran tersebut. Mihawk kemudian bertanyakan kepada Bagi, adakah Bagi fikir yang Mihawk dan Crocodile buat semua ini untuk menaikkan nama Bagi? Crocodile kemudian menegaskan bahawa ini bukanlah satu permainan lanun-lanun kanak-kanak dan apa yang mereka lakukan ini adalah bisnes yang sebenar. Mihawk kemudian bertanyakan kepada Bagi adakah dia sangka yang Mihawk dan Crocodile akan berlawan dengan Red Hair, Blackbeard dan Straw Hat begitu sahaja. Bagi yang kebetulan telah pun terjatuh berhampiran dengan Denden Mushi yang diaktifkan telah pun menjawab soalan Mihawk itu. Bagi mengatakan bahawa ini adalah perlumbaan untuk mendapatkan harta karun. Kita hanya perlu untuk sampai ke sana dahulu sebelum mereka. Biar aku tunjukkan dekat korang berdua macam mana kata-kata mampu untuk menyalakan api semangat dalam hati setiap lanun kerana mereka semua berlayar di atas satu tujuan yang sama. Bagi kemudiannya mengatakan bahawa akhirnya masa untuk mendapatkan One Piece telah pun tiba. Maka semua lanun yang mendengarkan kata-kata Bagi melalui Denden Mushi itu telah pun bersorak-sorai keriangan. Crocodile dan Mihawk yang melihat perkara tersebut menjadi sangat bengang dan bertanya kenapa Bagi melakukan perkara tersebut. Panel kemudiannya beralih ke arah Kamabaka Kingdom yang menunjukkan 4 orang yang sedang bertanyakan adakah kapal yang sedang menghampiri pulau tersebut adalah kapal milik musuh ataupun bukan. Ternyata mereka berempat adalah Vice Captain bagi Revolutionary Army, the Vice Captain of the North Army, Jiron yang merupakan anak buah Karasu, the Vice Captain of the South Army, Gyambal yang merupakan anak buah kepada Lindbergh, Vice Captain of the East Army, Ahiru yang merupakan anak buah kepada Belo Betty, dan yang terakhir sekali Vice Captain of the West Army, Ushiano yang merupakan anak buah kepada Morley. Gyambal mengatakan kepada Jiron bahawa dia berani untuk bertaruh bahawa ada musuh di atas kapal yang sedang menghampiri mereka itu. Namun demikian, Jiron dengan tenangnya mengatakan bahawa itu adalah kapal Sabo yang berjaya untuk pulang dengan selamat. Ternyata pada panel yang seterusnya, kita ditunjukkan dengan Revolutionary Army yang memberitahu kepada Ivankov dan Dragon bahawa Sabo telah pun berjaya untuk tiba dengan selamat. Ivankov sangat bersyukur mendengarkan berita tersebut. Panel kemudiannya menunjukkan Revolutionary Armies yang bersorak menyambut ketibaan Sabo di sana. Ahiru kemudiannya memberitahu kepada Sabo bahawa dia hampir-hampir sahaja menembak kapal Sabo tadi. Sabo bersyukur kerana dia tidak melakukan perkara tersebut dan bertanyakan adakah semuanya baik-baik sahaja. Ushiano pula sangat gembira melihat Sabo berada dalam keadaan yang selamat. Sabo kemudian menerangkan bahawa itu adalah kapal milik Lulusia Kingdom. Maka kesemua askar yang mendengarkan kata-kata Sabo tertanya-tanya, bukankah Lulusia Kingdom telah pun lenyap? Tiba-tiba Koala telah pun datang dan cuba untuk menyerang Sabo kerana Sabo telah pun mematikan radio semasa mereka sedang berkomunikasi. Namun Sabo dengan mudahnya mengelak tendangan Koala itu dan mengatakan bahawa dia tiada pilihan lain memandangkan perbualan mereka sedang diintip oleh pihak Marine. Lagipun Sabo telah pun memberikan isyarat kepada mereka bahawa Sabo berada dalam keadaan yang selamat. Takkan diorang tak dengar kot? Tambahan pula, Sabo tak ada dekat Pulau Lulusia pun masa kejadian tersebut berlaku. Koala kemudian telah memeluk kaki Sabo dan meminta maaf kerana dia terlalu risau akan Sabo. Morley juga sangatlah teruja melihatkan Sabo yang selamat sehinggakan orang ramai terkejut dengan Morley yang tiba-tiba muncul daripada tanah itu. Belo Betty kemudian telah pun bersimpati dengan apa yang berlaku dengan Lulusia Kingdom dan bertanya, bukankah mereka yang berlayar bersama Sabo itu dengan menyertai Revolutionary Army? Kesemua penduduk Lulusia yang terselamat itu membenarkan kata-kata Belo Betty itu. Belo kemudiannya mengarahkan mereka untuk berehat terlebih dahulu. Panel kemudiannya menunjukkan Sabo, Dragon dan Ivankov yang berada di dalam bilik mesyuarat. Sabo kemudiannya mengatakan bahawa dia mendengar berita tentang Kuma. Dragon terus meminta maaf kepada Sabo kerana dia membiarkan kerja semua orang menjadi sia-sia.
Mungkin Kumar memangnya sudah diprogramkan untuk kembali semula ke Marijoa tanpa mereka sangkakan. Namun Sabo mengatakan bahawa itu bukanlah satu masalah kerana Sabo tahu yang mereka telah pun melakukan sebaik yang mungkin. Ivankov kemudian bertanyakan kepada Sabo adakah dia ingin menyembunyikan apa yang dia tahu daripada ketua mereka. Sabo kemudian mengatakan bahawa dengan mendengar maklumat yang akan dia sampaikan ini sahaja pun sudah cukup untuk mengancam nyawa mereka. Ivankov dengan terkejut bertanyakan kepada Sabo apa maksudnya itu. Sabo kemudian mengatakan bahawa ada satu masalah besar yang telah berlaku semasa persidangan Reverie. Kemudian pada panel yang seterusnya sambil menunjukkan wajah Sabo yang serius, Sabo berkata, aku akan ceritakan kepada kalian tentang kejadian sebenar yang telah pun berlaku di Marijoa. Dan chapter pun tamat. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah see you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi